ولعلها كذلك كانت مدفوعة إلى هذه العداوة بعاطفة البغض الطبيعي بين الحماة وزوجة الابن. وقد كانت حماة لابنتي الرسول رقية وأم كلثوم، ووجدت في دعوة الرسول إلى الإسلام وفي خروجه على دين قومه فرقة للتنفيس عن نفسها والجهر بما تكن في صدرها من الحقد والكراهية للرسول وآل بيته. وقد بلغ من حقدها وكراهتها أن أثرت عداوتها في نفس ولديها عتبة وعتيبة، فطلقا زوجتيهما نكاية في رسول الله وحسبا. Kita masih belajar mengenai dengan kisah laku Jamil, isteri bagi Abu Lahab, atau mengingatkan Nabi dan berpelajar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ini sebut, kata dia, malam hari ini kata dia, boleh jadi Jamil ini balas sangat dengan Nabi ini kerana balas juga tak nenek lagi. Balas juga tak nenek lagi di antara cucu baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut Bani Hashim, dan cucu baru Jamil bini Abu Lahab ni yang disebut Bani Umayyah. Jadi Bani Hashim dan Bani Umayyah ni walaupun sama-sama baik cik balik akan cik terus biasa, tetapi jatuh ke bawah ni dua nak jadi orang besar. Bani Hashim Nabi sendiri dia orang besar. Bani Umayyah pun dia nak juga orang jadi orang besar. Bahkan dia ni begitu lama dia jadi orang besar. Akhir sekali boleh ke Bani Hashim lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata dia Bani Hashim ni main malak dia kata puak dia ada Nabi sayang. Tak Nabi ni bukan bahasa aku boleh kata-kata. Kalau cara jadi cek gaya aku boleh cari cek gaya aku dengan Nabi ni bukan bahasa aku boleh kata bahasa mailak. Jadi timbul situlah dia nak ayat. Okay. Yang keduanya habalan ni pula kata dia boleh jadi juga marfu'atan ila hadil adalah bi'atifatil burud tabi'i. Boleh jadi juga Ummu Jamil menarik Nabi selain daripada balas nenek lagi, balas timbul lagu kerana dia ni jadi anak tua tuk bahasa dengan zaujatul ibni, dengan tuk tua dengan mati. Kenapa? Fakad kanat hamatan li Rasul Ruqayyah wa Ummu Kulthum. Karenanya Ummu Jamil ni tua bagi anak puteri Nabi dua orang. Saya si namanya Ruqayyah, saya lagi Ummu Kulthum. Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada saya nama Ruqayyah, ada saya nama Ummu Kulthum, berkahwin dengan anak Abu Lahab. Dia hak jatah balik Abu Lahab jatah. Saya nama Utbah, saya lagi nama Usaybah. Jadi dengan sebab dia tua dia ni untuk bangsa bagi Nabi satu juga olah perjuangan itu dia selayak di antara untuk bangsa sama untuk bangsa. Bila tu dengan untuk bangsanya sebut Islam, maka dia nak bersulit Islam gatak turut untuk bangsa dia ni bukan dia saya. Kenapa hak ni balik Bani Hashim, akunya balik Bani Umayyah. Bila aku balik Umayyah, Bani Umayyah katanya Ummu Jamil. Dia tu dia aku nak jatuh ni Muhammad bin Abdullah ni Bani Hashim, dan Bani Hashim dan Bani Umayyah juga tu nenek lagi balasnya. Kata dia kita pakai balas dah, pakai bawah pun kata dia balas dah. Ini benda dia bukan kata dia boleh tunjuk salah ajaran Nabi. Jadi tak boleh tunjuk ajaran Nabi yang betul. Tapi lawan juga tu kerana masalah bakar lagi tu nenek lagi balas, maka kita pakai balas batik dah kata dia. Itu dia. Tu ini dia punya pas saya kepada lelaki. وجدت في دعوة الرسول إلى الإسلام وفي خروجه إلى دين قوم فرصة للتنفيس عن نفسها. Oleh itu Ummu Jamil ni dapati bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila dia dakwah orang kepada Islam, berarti Nabi juga keluar daripada agama untuk nenek. Ummu Jamil berasa bahawa ini adalah fursah atau peluang yang paling baik ditanfis an nafsiha untuk lepas marahan jiwa dia. Lama dia marah ke Bani Hashim ni, mari penyakit mari kita yang dia wayak bahawa Islam ni baik, kita bakal keluar daripada agama lama, asdam dia kata dia untuk abang itu. Wal jahri bima tukinnu fi sadriha, dan untuk melahirkan apa yang terpendam dalam dada Islam ini minal khirbi, iaitu dendam, wal karahiyati, dan benci kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti, benci ke Nabi dan benci pada anak buah Nabi lama dah terpendam dalam hati dia. Mari hak ni asdam dia kudi.
Waqad balagha min hiqdiha wa karahiyatiha, kata dia begitu sekali dendam Ummu Jamil, benci Ummu Jamil ni terhadap Nabi, hingga siapa permusuhan dia tu berkesan ke dalam hati anak dia dua orang yang jadi tok lelaki bagi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia yang nama Utbah saja, nama Utaibah saja. Utbah dengan Utaibah ni jadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dia kafir lagi. Tapi dia sebab mak dia duk marah, dia tua hak jatuh ni bagi Nabi ni, maka anak tu fatallaqa zawjatayn. Anak hak jatuh ni cerai. Cerai kedua-dua. Isteri kedua-dua nikahkan si Rasulullah wa hifdan alaihi semata-mata kerana nak ajar Rasulullah dan kerana nak tunjuk dia benar. Bala kat sini akhir sekali bercerai. Kenapa? Anak Nabi Ruqayyah Ummul Kulsum takkan nak tunjuk lelaki dia terjadi lepak dia royak bagi hak betul lah. Dia kawal hak jatuh pula nak tunjuk ini tak nak sabar menggemuk dia sendiri duk lawan tua dia jatuh ni pula akhir sekali bercerai dia malu. ولعل زوجها أبا لهب كان في استمرار عداوته للرسول مرفوعا بتأثيرها أيضا. Kalau kita kata boleh jadi tok laki dia, tok laki Ummu Jamil, hak nama Abu Lahab ni, boleh jadi dia ni pun balas sangat dengan Nabi ni kerana terikut-ikut dengan bini. Bini marah doa kau tok rasa hak jatuh ni maka tok laki pakai turut kata. Falam yakun yasurruha an tahda al-adawatu bainahu wa bain ammi. Maka kata dia balik puan ni tidak suka sangat kalau perbalahan di antara dia dan di antara pak saudara dia ni reda. Balik bini ni kalau boleh dia nak tengok pak umur. Apa nama ni? Nabi ni baru pak umur dengan pak saudara dia betul laki dia. Wa kullama ra'at minhu januhan ila as-safa'i nafasat fihi sunum al-bawd fa'ada ila adawati wa bawni. Setiap kali hak tuna ni Ummu Jamil ni, setiap kali dia tengok tok laki dia nak reda sikit, nak reda kerana ingat kau sebenarnya agamanya hak Nabi ajar dan tok rasa juga. Bila bini nak tengok reda tok laki ni nak baik semulanya tok dah sahabat ni, mulalah dia cium masuk dalam dada tok laki dia ni racun atau apa panggil hak racun kemarahan yang menyebabkan tok laki itu bala semula pula, anak semula pula. Faqad kanat fi ma yuzannu imra'atan jari'atan waqihah khaliqatan lisan qawiyat at-ta'thir fi man hawlaha. Kerana Ummu Lahab ni ikut apa yang dipikir agaknya seorang perempuan yang bahasa jari ni kalau sifat molek orang panggil berani. Kata dia sifat berani tu berani ala kebenar uduh, orang tak panggil berani, orang panggil tolu. Dia tolu dengan berani hak tolol. Semua tolu ni bahasa jenis buat benda hak tak molek. Berani ni lagi berani ala hak tak molek. Bila seorang berani buat benda tak molek orang panggil tolu. Kalau dia berani buat benda molek, itu orang panggil berani. Sebab kita kata kita buayak barang sebenar. Orang lawan kita pun kita wayak juga. Kita wayak, kita pujuk, kita kata, orang lagu tu orang tak panggil tolu. Tolu dia ni, orang tak sedengar aku wayak juga. Tak benar. Kenapa? Kerana walaupun orang tak sedengar, tapi tak sedengar barang molek. Bila barang hak dia tak sedengar barang molek, aku wayak juga, maka aku ni awak tak benar. Kalau mau panggil tolu, semua kita kata kat aku ni berani. Nanti sifat berani dengan sifat tolu tu, kata sikit. Jadi, apa nama ni, perempuan ni mengikut tafsir orang dia ni bahasa jenis tolu. Waqihah, tak malu. Khaliqatan lisan, bahasa lidah saja. Bahasa lidah kering-kering ni, apa panggil? Bahasa kering-kering, mau pak mu menepek kamu. Qawiyat ta'thiri fi man hawlaha. Dari segi pribadinya dia cukup pandai kecil orang di keliling. Kecil orang kata-kata. Mana kecil orang keliling dia supaya orang pakat turut dia berlaku ni memang dia ada semangat, dia ada kebolehan untuk kecil orang. Itu sifat pribadi Ummu Jamil. فإنما وصفها به القرآن من سمع الوصف وما توعدها من شديد العذاب يدل دلالة واضحة على أنها كانت قوية التأثير في من يحيط بها. Kalau kita ni kata, ya saya kata Ummu Lahab, ini Abu Jahal ni macam tu sifatnya. Kerana kata dia bila kita buka Quran, buka surah Tabbat Yada, nampaklah sifat-sifat perangai-perangai yang disebut oleh Allah mengenai dirinya Ummu Jamil ni, dan juga kecaman-kecaman nak berbuat neraka apa semua sekali tu menunjukkanlah bahawa perempuan ni memanglah bukan sebagiannya orang. Kalau perempuan Ummu Jamil ni manusia biasa je, tak kena Tuhan sebut nama dia dalam Quran, wayak tu itu laki dia dalam Quran. Kerana Quran kitab mari langit dan dia kecil. Kalau kita orang berbuat nama manusia di muka dunia berbuat nama belaka, hok jauh, hok tak jauh, hok tolu, hok berapa berbuat belaka, penuh tepulah Quran dengan nama-nama manusia.
Tapi suatu dipilih orang tertentu, nama tertentu bolehlah Quran, dikira orang yang benar-benar berhak mustahak sebut. Jadi yang demikian nampaklah pada kita bahawa Ummu Jamil ni kurang hudu sangat, dia tak layak nama itu dijazat oleh Allah dalam Quran sebagai orang yang paling jahat, perempuan yang paling jahat di muka dunia. Itu dia. Kau tak sendiri kuat dia punya apa ni kesan dia tu tanah dia beri fima yahutuna biha untuk orang kelilingnya dia minal ahli baik anak buah dia wal jiran dia wal rufaqai dan kawan teman dia jiran dia kawan teman dia anak buah dia habis dia pakat keten dia dengan siapa pakat maruh belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yakun min shay'in faqad kan hiya wa zawjuha Abu Lahab min ashaddin nasi adawatan lirrasuli wa da'wati. Walau apa pun kita nak kata terhadap dia masa ini, tapi kata dia perempuan itu sendiri, datuk laki dia Abu Lahab dia kira ashaddun nasi adawatan, orang yang paling bermusuh dengan Nabi wa da'wati dan dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana hammuha shadid wa husnuha al-baligh an tazharaha bid-da'wati wa an yanjaha ar-rasul. Kata dia kalau pentinglah kepala dia yang orang yang dipanggil menghantui. Dalam kepala dia siang malam itu hati dia dalam kepala. Hati apa dia? Hatinya bila takut jadi dakwah Nabi ni timbul. Rusing dia siang malam takut-takut ajaran Nabi ni timbul di kalangan masyarakat orang pakat turut takut. Oh ni dia rusingnya. Rusing takut manusia Mekah itu terpaling hingga agama Quraisy dan turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Subhanallahu masyaril an yufsida ala rasuli amrah. Oleh itu dalam masa kelamin ini, kerja dia yang paling penting siang malamnya, bagaimana cara nak memusnahkan rancangan-rancangan Nabi. Duduk dalam rumah, duduk dapur, duduk telaga pun tak ada kerja lain. Masyarakat dalam masa kelamin ini bagaimana cara nak suruh program apa Nabi ni jadi punah. Wa an yasrifan sa'an da'wati, dan bagaimana cara supaya orang ramai tidak masuk dekat dengan ucapan Nabi, dengan ajaran Nabi. Wa an yabdula fi dhalika kullama yastati'an min juhdin wa waqtin wa rahatin wa mal. Dan bagaimana cara kita nak habis seberapa banyak yang boleh, baik itu peluh kita, baik itu masa kita, baik itu perhatian kita, baik itu hikmah kita. Pakat sekelam tu belah mana? Nak ikuti siapa? Nak ajak, nak dikata ilmu siapa? Pukul berapa nak dia mari tu? Kita nak buat lagu mana, tekek pesta, kita nak buat lagu mana tu. Inilah kerja dia siang malam pagi petang dan mutakallam ini mikir untuk memusnah, untuk menghalang kerja-kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala anna dhalika lam yamna' Rasulullah an yajhara bi da'watihi wa an yubadiha biha Quraisy. Sebab kita ni kata walau bagaimana usaha begitu sekali gagah dan begitu sekali sengitnya usaha dia buat oleh orang sekalian ini, tetapi kerja-kerja itu tidak menyekat Rasulullah untuk nak melahirkan dakwah dia dan untuk nak bertegan-tegan dengan Quraisy. Mau Nabi itu walaupun dia tahu pak dakwah dia sekalian teruk sangat melawan dia, tapi dia tidak menjadi sekatan bagi Nabi untuk nak melahirkan ajaran dia di kalangan orang Quraisy. Hina Allahu ilahi an yasda'a bi amri, iaitu ketika mana Allah Taala waktu ayat supaya Nabi yasda'. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Muhammad mu kena besar dengan perintah yang aku beri dan mu tasaddululah terhadap orang musyrikin. Jadi bila tu ayat ni Nabi tidak peduli kepada usaha jahat dan berlaku di orang Islam untuk tahu dia sendiri, kerana apa perintah Allah supaya yasda'a bi amri, supaya terus berdepan usaha Nabi. Wa an yu'rid 'anil musyrikin wa la yubali bihim. Dan Nabi perintah supaya dia buat taufik terhadap apa jahat orang musyrikin dengan peduli mereka. Baik. Pada dia buat lagi mana? Falam yalbas an zahaba ila as-safa fa sa'ida alaihi wa ja'ala yasir. Bila ayat ni turun supaya Nabi kita berdepan berdada dengan orang ni, maka Nabi itu pergi ke Bukit Safa. Dan Nabi naik ke Bukit Safa dan Nabi Yasir makna kita panggil melau. Launnya buat satu launan. Launan Nabi ni ya sabahah jarian ala aratil Arab hina yatada'una li amrin muhim. Nabi kata ya sabahah ni mengikut style orang Arab zaman hari ini bila timbul masalah-masalah tertentu. Bila timbul isu-isu besar di kalangan orang Arab, maka dia nak keluar habis anak dia supaya tahu belakang ni buat bagaimana. Dia naik tak tinggi, dia lau ya sabahah ni maknanya biasanya diguna untuk ropok mari tengah malam. Ropok bila dia meropok kapung, dia pergi ada kebalik curah. Apanya ada ke dekat nak curah. Pukul 12, pukul 1, pukul 2. Jadi pukul 1, pukul 2 tu dia kira ada pagi dah tu. Jadi ya sabahah, hai tuan-tuan semua, pagi kita hari ni pagi yang nahas, pagi tak baik.
Jadi orang bila bunyi kata sebut kata pandu tak baik ni, orang pakat bangun belakang, hok tidur bangun, hok makan boti, hok kecek pun boti semua sekali. Jadi Nabi ni ambil sistem tu. Ambil sistem orang supaya orang pakat mari belakang, ya sabah, orang ni tak pokok lain, belum mari. Itu dia ni hati. Bukit Safa ni ya. Kita Nabi dia pernah tengok umrah atau tengok haji, kita naik ke Bukit Safa. Dan bila kita naik ke Bukit Safa tu, ingatlah kita. Ingat bukit. Satu masa pun 2000 tahun lalu Nabi aku sendiri mari sini sebagai kita learn dia panggil broadcasting sebagai tempat. Bilik berapa panggil? Bilik radio ni bilik berapa panggil? Bilik studio kan. Jadi learn kalau orang nak botak berapa orang pergi ke pak radio, pak TV, masuk dalam bilik dia tu, bilik studio panggil, pegang mikrofon tu cakap maka serata lain kena dengar bahasa suara kita. Maka Nabi kita guna Bukit Safa tu sebagai studio dia untuk suara dia ni berkenan pada seluruh muka sekuat. Itu dia duduk. Wahayna yastasrifuna idza fi'na khatibun mulim. Hatta jama'at ilayhi butun Quraisy. Bila bunyi orang melawan ya Sabah atas Bukit Safa, gegar suara turun pas bawah, maka semua puak-puak Quraisy batni ni kumpulan kecil. Kalau hak besar dia panggil qabilah. Hak kecil dia panggil batni. Ada hak kecil dia panggil sakhir. Jadi bila puak-puak Quraisy dengar, sujudlah kedahu dialah Bukit Safa. Falamma yatama'un ilayhi. Setelah puak-puak Quraisy sujud belakang di Bukit Safa Nabi tengok Nabi dicakung. Qala lahu. Nabi mula ibu ucap. Dia kata ucapan dia apa dia? Ara'aitum, ni ucapan Nabi ni, kesek Nabi ni. Ara'aitum law akhbartukum anna khaylan wara'a hadha al-jabal turidu an tughira 'alaykum akuntum musaddiqiyya. Nabi kata tuan-tuan semua, kalaulah saya beritahu pada tuan-tuan bahawa ada satu pasukan berkuda, kelompok yang berkuda duduk di sebelah bukit tu. Tuan-tuan semua ada kelompok menggunakan kuda, dia tengah menanuk tu, dia tengah menanuk tu, masak teh tu, nak mari bawa kita. Kalau saya sebutlah bukit tuan-tuan, akuntum musaddiqiyah, adakah tuan-tuan sanggup membenarkan apa ni? Iklan saya tu. Kalau saya bawa tuan-tuan semua ada kelompok tu 15 orang, dia masuk nasi, mari nak bawa kita. Tuan-tuan saya sebab saya. Qalu na'am. Semua jawab kata, ya saya percaya. Saya percaya, kami percaya, anta indana ghairu mustahil. Kenapa yang kami percaya? Orang yang menunjukkan bahawa aku ni memang muslim. Kerana aku ni lebih orang baik. Baik. Tapi Nabi itu pegang. Nabi kata, qala fa inni nazirun lakum bayna yaday 'adzabin syadid. Tuan-tuan semua dah mengaku bahawa aku ni orang baik tak? Aku nak ayat lain. Iaitu aku Nabi. Nak ayat semua bahawa depan kita ni ada neraka. Ini neraka ni ayat tu kemudian tak ada ayat. Gawa tak ada ayat. SCTV tak ada ayat. Raja tak ada ayat. Kalau kata wali dia tu Nabi. Sekalian ni aku Nabi. Yang sebab aku Nabi, aku nak ayat semua gawa yang tak ada ayat. Iaitu depan kita ni ada neraka. Hidup kita di muka dunia ni tidak macam ni sama-sama. Ya Bani Abdul Muttalib. Kata BP 9027. Ini ke alif. BP 9027. Kata dia kata. Sudah ada mana balik. Ya Bani Abdul Muttalib. Ya Bani Abdul Manaf. Ya Bani Zurah. Ya Bani Taym. Ya Bani Makhzum. Ya Bani Asad. Inna Allah amarani an undira ashiratil aqrabin. Wa inni la amliku lakum min ad-dunya manfa'atan. ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله يا معشر قريش. Sekarang Nabi sambung lagi ucapkan dia. Mula-mula start dia kata aku ni Nabi. Nabi makna orang yang cerita benda yang mencemaskan hati. Depan kita ada neraka. Tuan-tuan semua, wahai anak-anak Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Manaf, wahai anak-anak Zuhrah, wahai anak-anak Taym, wahai anak-anak Makhzum, wahai anak-anak Asad. Ni tayarak. Tayarak dia bakar ni dia cara sana. Sebab kita yang mengajar itu tua juga. Anak-anak Raja Gemar. Anak-anak Raja Laya. Anak-anak Raja apa lagi? Raja Bahar, Raja berapa? Hari ni berapa? Kerana aku ni pun anak-anak ni juga ni. Aku ni pun anak-anak Raja Gemar, Raja Laya berapa juga ni. Mana mari daripada Quraisy belaka. Quraisy ni tok dari kelima tak besar. Bawa sudah. Namanya Abdul Muttalib, Abdul Manaf, Zuhrah, Taym, Makhzum, Bani Asad. Jadi hak Nabi panggil ni panggil anak-anak dia belaka kan? Anak cucu dia belaka. Dawa cucu belaka. Tuan-tuan semua,
Inna Allah amarani an unzira ashiratil aqrabin. Allah Ta'ala perintah pada aku supaya aku keruh anak-anak aku yang dekat dan beri izah, beri ingatan yang biungkan, iaitu sebut pada orang neraka. Hidup kita tidaklah bunyi semua, satu masa pula akan kita bertemu sesafar namanya neraka. Maka dia dulu. Wa inni la amliku lakum minad dunya manfa'ah wala minal akhirati nasibah. Dan aku nak ayat Nabi. Bahasanya, walaupun aku Nabi, tapi di muka dunia ni aku tidak boleh digata sini. Bila sebab aku Nabi juga, aku boleh beri fikir ke muka, boleh beri berah ke muka, boleh beri gula ke muka, boleh beri sekut ke sedap. Aku Nabi, tapi aku nak ayat kamu depan kita neraka. Kalau nak turut dah. Tapi jangan ada hayat. Aku boleh beri sekut ke muka, aku boleh beri gapa ke muka, jangan ada hayat. Alhamdulillah. Belah cara Islam buat belah. Kalau kata aku amal buat jalan, buat apa. Ini kayu. Ini sebuah kayu. Kalau ni jadi orang sabar dia dan dia kena buat betul, dia tak payah dia kata kau ya. Waktu Nabi awal-awal lagi aku Nabi. Tapi kalau tunggu aku, jangan halak boleh sekut aku, boleh jatuh aku. Di dunia aku tidak boleh nampak aku. Dan di akhirat aku tak ada dia untuk jadi apa. Dia sebab aku Nabi juga, aku ditolong. Bagi amal Tuhan. Minta sesuatu amal Tuhan. Minta si amal ni. Kena itulah malu amal sangat macam aku. Jangan halak lagi tu. Belah. Islam belah. Tak ada buah sulit-sulit nipu-nipu tak ada. Sebab tu bila seorang berjuang dengan nama Islam, tak boleh mari nak siasat, mari nak siasat, berapa rancangan jahat. Tak ada. Islam ada. Dia boleh tu. Islam ni agama. Demokrasi, teori. Bagian teori, nak lawan dengan agama tak boleh. Kalau teori ni, dia menurut kat dunia je. Sedangkan manusia ni, pakai akhirat. Dia tak pakai akhirat. Teori demokrasi tak jadi, komunis tak jadi, sosialis tak jadi, informasi tak jadi, apa pun tak jadi. Apa kata dia soal lah. Iaitu ad-din. Dan nama tu tak sebut kata, maliki yaumiddin. Tuhan yang memiliki hari agama. Orang tak kata maliki yaumin nasionalis ke? Tuhan yang memiliki hari nasionalis. Tak ada hari nasionalis tak pakai kerja dia kiamat. Tak ada pakai sabut. Yang pakainya ad-din, agama tak pakai. Jelas tu. Tidak ada orang. Nak terima, alhamdulillah. Tak terima, tutup dulu. Kalau bayar agama, bukan bayar raja-raja untuk kemudian gendut, bayar Tuhan. Itu dia. Sedap kita gelah hati kita bila duduk bawa Islam gelah boleh. Kalau makan tak apa tapi kena hati. Tidak. Dah. Kalau dia mau boleh makan hati tu bunyi buat ni tak apa. Kalau belah dada tengok hati dia masuk takutkan masuk bunyi. Sebab gede. Sebab tu dia lah Habasyi. Dia lah repot dia tengah panas. Sannya ahad. Intinya ahad. Ahad mana tu hasil. So, aku tidak dua. Nak godai, nak tok batu panas, nak berapa tapi tu hasa. Bila tu hasa tak, hari ni tuamu kata. Takkan kata masa tu tak ada tuan aku kata. Bila tu hasa kata saja. Kasih hati ni, ada nak sama juga. Tuhan ni, Tuhan tu. Tuhan aku Tuhan hati ni, tak ada ayah. Tapi Tuhan ni tak ada lagi. Tuhan tu, Tuhan ni, Tuhan aku Tuhan tu. Ingat balik. Itu dia. Nabi kata, walaupun aku Nabi, tapi ni jangan diharap. Atas muka dunia ni boleh Tuhan aku. Dari akhirat kelak juga memberitahu aku illa an taqulu la ilaha illallah. Kata wali sekali. Iaitu mu kena kata sendiri la ilaha illallah. Bila mu kata la ilaha illallah, maka mu boleh jaga mu, aku kata Allah, aku boleh jaga aku. Apa dia kata? Dak arah. Bila dia kata la ilaha illallah, dia betul kata dia benar la ilaha illallah. La ilaha illallah maknanya walaupun Nabi tidak kata panjang lebar, tapi dia tinggal bahawa tak ada benda yang besar ke, melia ke, yang muka kita takut ke, dulu ke, sama dia Allah tu. Orang lain kait berlaku, makhluk. Itu benda-benda berlaku. Nanti dia itu. Ya ma'asyar Quraisy, anqidu anfusakum minan nar, fa innani la uni ankum min Allah syai'a. Tuan Quraisy, tuan anak aku daripada tuan Quraisy. Tolonglah lepas diri masing-masing daripada aku ni aku. Menjaga diri ni, aku jaga diri aku. Masalah neraka ni masalah orang lain tak ada tolong kecuali ikhtiar kita sendiri. Ni kata la ilaha illallah, hasil daripada la ilaha illallah ni ialah kena dengar kata Allah, baik Allah suruh, baik Allah lagi. Dia kata lagu ni boleh jaga diri ni daripada dibakar oleh hati aku. Lain pada ni aku tak ingat ayat. Ya ma'syar Quraisy, anqidu anfusakum min nar fa innani la uni ankum min Allah syai'an. Maka lepas diri sendiri masing-masing daripada api neraka, kerana aku tak boleh nak tolong sikit pun daripada Allah. Aku nak jumpa Tuhan, Tuhan, ni tak si aku, ni nak si aku, ni tak ada, ni tak anu aku. Tolonglah lepas dia siam gawari hati dan darah aku. Tak ada. Walaupun aku Nabi, tapi Allah Ta'ala tidak berkuasa pada aku untuk tolong waris.
Kalau tidak, mesti ikhtiar. Berpah diri daripada hati. Inna masali wa masalakum kama fi rajulin ra'al 'adiyya fantalaqa yuridu ahlahu an yasbiquhu ilayhim faja'ala yahtifu ya sabahah utitum. Nabi kata aku ni misalnya, kalau buat misal lah, aku dengan mu ni laksana satu orang tengok musuh kelompok dia kena mari, aku jadi jangan atau bukit dapat pokok musuh balik, aku ketuk kuda balik kapal royak pokok mari. Bila aku kata pokok mari ni jangan ada hayat, aku begitu memulai pada aku yang dia lain je. Baki lagi nak jaga anak diri mukmin, nak jaga harta benda mukmin. Aku nak jaga diri aku nak jaga harta benda aku mukmin. Pokok dia mari, aku tak nak kata sekali. Soalnya aku boleh royak pokok tu. Aku bagaimana orang tengok pokok jauh lagi hura balik kapal nak suruh kapal dia dulu, itulah keadaan aku. Aku tahu dia ada neraka. Yang neraka ni mesti mari, kita akan beri dia tu mari, kita kena pergi. Suka tu tak ada benda begitu lemu daripada aku royak dekat kita ada neraka. Tak ada cara lain daripada mengucap la ilaha illallah dan patuh ikut apa yang kamu kata. Tu je benda. Enggak benar. Tak benar, pokok mari juga. Faqata'ahu Abu Lahab. Tengok Nabi buka apa ni? Bang Abu Lahab kata. Akak tanya. Waktu dia kata sabban laka sa'il yaum. Abu Lahab bang kata saja sabban laka sa'il yaum. Maka boleh mesti tanya hayat. Anak saudara duk kecek dengan sebab siam anak saudara tak kena dengan dia. Bang sabban laka mafuh jahannam sa'il yaum sepanjang hayat. Alihaza jamak sana. Mungkin hati dia kena hidup ke, hati orang kena makan, malu kena hidup, bisa bang. Nak tadi, orang kena Nabi, yang menyiapkan kita. Aku kakak ke belakang. Wa kana wa awwala man radda alaihi. Dia lah orang yang pertama dalam sejarah Islam melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kazzabahu, maka dia membohongi Nabi, wa azahu, dan menyusahkan Nabi. Wa tarakanna fa'anhu, dia putus kak orang, aku jangan juga dengan Nabi. Fa'anzalallahu fi dzalika qaulahu subhanahu wa ta'ala. Hasil daripada tentangnya dia yang pertama waktu penat dia ni, Allah Taala waktu ayat akhir dalam Quran kita habulah. Iaitu tabbat yada abi lahab wa tabba. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-khatab fi jidha hablum min masad. Tu ayat ni khusus melihat kita belah. Tabbat yada abi lahab. Hasil dia belah tanya Abu Lahab. Watabba, dan dia sendiri sehati-hati. Niscaya Tuhan tutup pada manusia, mula-mula startnya dia kata aku nak rasa tangan, dia belah tangan belah. Sama ada naik kudus ke, ataupun sama ada maksud segala usaha yang dibuat oleh Abu Lahab melalui tangan dia tu. Dia cuci ke orang ke, buat masak gulai, jamu orang ke, berapa ke segala usaha yang dibuat oleh manusia melalui tangan ni, aku kata rasa sendiri. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia raya Abu Lahab jangan fikir dengan sebab dia harta banyak, dia boleh start perkembangan ajaran Nabi jangan. Wala kasabah dia perusahaan dia. Dengan sebab dia ada perusahaan, ada pilar yang perlu kali begitu banyak, maka dia bahasa dia bagus pada sisi banyak ekonomi dia kukus. Dapur dia jangan. Rupanya penyakit piti banyak, berasa kita ekonomi kukuh, piti banyak, perusahaan banyak. Ini dia daripada Abu Jahal lagi berasa bahawa dengan sebab aku piti banyak, aku dilawan Muhammad. Piti-piti ni lawan dengan piti. Nabi Muhammad dia bergerak bukan dengan piti, bergerak dengan akidah. Kok ni Pak Abu Lahab tak piti? Piti ni kita boleh lawan orang, kan orang di piti 10 ya, aku sanggup di piti 11 ya. Ha, tapi lawan ni. Orang tu bayar berapa ke ni? 10, aku di 11. Orang tu dia berapa? 5 ya, aku 5 ya. Ha, itu boleh tak? Tapi kalau Nabi Muhammad tidak boleh piti, pasti tak nak piti, tak lawan lagi ada. Tak pakai dia. Ma aghna anhu maluh. Harta dan tak bertolong wa ma kasab dan perusahaan. Mu ada tulang banyak mana? Mu ada tak perusahaan banyak mana? Mu ada keluar mana? Semua tak pakai tiga pakai. Kenapa? Rasulana rangga salhat. Akan siapa maksudnya tak kali tak bertolong mu, itu ni tak bertolong mu. Ketika mana kita kamu berdepan dengan neraka? Dalam berdepan dengan neraka sama kita piti. Sama kita subsidi, sama kita pembangunan, sama kita segala-galanya. Ya dengan neraka. Dan neraka ni bukan dia piti, bukan dia kita dan dunia hari ini dunia Islam melawan pembangunan. Orang sebut Islam. Maka Amerika wa ahli kata punya dia. Rusia beli apa dia? Ni Arab dapat suruh bertanding jauh-jauh di ke Arab. Gak kerajaan Arab pula kutuk bayar du peperangan. Kalau beli peluru Arab beli peluru aku dia bayar. Kata kerajaan Arab. Kok enggak kok. Jadi pun tak beli apa namanya?
Kata dia, minyak Iran. Jepun tak beli minyak Iran, malah dia Amerika. Amerika beli waktu mau jatuh dia, mau kata dia. Apa namanya? Rusia beli. Belum bertanding jauh-jauh sampai 700 kilometer atas sekali. Semua tak ada pilih. Pakai awal orang belakang kita kan orang sebut Islam. Bukan kerana orang sebut Islam. Ke atas dunia kan bagi orang Amerika nak duduk kalian ni. Tak apa begitu. Kau itu dikensiak kau itu. Dia pasal ni orang ni sebut Islam. Kau itu pakai malah. Wah, tu Arab ni tu malu. Tu Arab dia hidup di bawah dagu. Itu hidup di bawah dagu. Itu apa ni Amerika pasal. Dulu Amerika orang putih dia buat kena khilafah Osmaniyah. Khilafah Osmaniyah upaya Turki itu dipegang oleh upaya Islam dipegang oleh Turki buat kena orang putih. Orang putih selalu Arab sama Arab saya sama Turki, akhirnya Turki kalah ya. Maka negeri kepulauan Nabi Arab boleh ke Syarif Hussein. Masa Syarif Hussein Iran jadi khalifah juga. Marah orang putih pula. Akhirnya boleh kepada Saudi saya. Apa dia ni dah jom kata dia. Jom dia tahu ikut gapo orang Eropah orang Kristian. Bahkan dia. Ni nak wayaknya kita ni bukan kita baru. Itu dengan Abu Lahab lagi. Abu Lahab tu guna titik. Dia guna maka sabar perusahaan dia. Sebab dia fikir banyak dia lawan Muhammad. Sebab perusahaan dia sudah lepas dia lawan Muhammad. Saya kata ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tak guna belaka hal sebanyak. Sah sebelum jatuh semua sebelum di bawah. Saya kelana orang jatuh tak lama lagi. Sah. Mesin istiqbal qarib. Tak lama lagi dia akan diperlaku. Wa mar'atu Hamad al-Hatab. Dia Rasulullah ni. Dunia ni jadi dunia lagi dunia akhirat. Apa dunia tu dunia ni jadi dunia ni dalam laku tu dia kalian juga. Aku letak kali dunia akhirat. Misalnya Tuhan Allah. Baca dia. Fi dia hablum min masad. Di maknanya dada tepat orang Cina tak dukuh. Tepat orang Cina tak dukuh tu bila dia masuk neraka ada dukuh dia aku nak buat tali tekuk tali umumnya tali daripada tali hok dia buat dia bekah kayu api untuk dia tak gede depan Nabi Muhammad SAW. Bangun tadi buka pintu nak duduk masjid lah bangun gede sambung siapa dia bekah ni buat jalan ni umumlah tapi dia kata tali hok dia takut tu sama dia bekah dia rebah depan Muhammad tali tu aku nak bekah dan nyaka aku nak bekah tali tu juga. Ini apa ni cara yang Allah Taala guna untuk orang. Jadi para hadirin semua, seksi itu siapa kaya pun menggunakan hashtag apa ni innal ladzina kafaru yanfiquna amwalahum yasuddu an sabilillah fasayunfiqunha thumma yakunu 'alaihim hasasun yadabun. Orang kafir menggunakan harta yang begitu banyak untuk menyekat manusia daripada jalan Allah. Dia kata dia menyekap begitu saja. Kemudian satu masa pula dia akan rusingkan. Dia akan mengeluh. Dia akan kesal dengan sebabnya dia. Cuma yulabu. Pasal itulah dia akan dikalahkan. InsyaAllah segala dia Islam akan tunggu kemenangan. Walaupun masa-masa lama. Dan manusia-manusia kafir baik jenis Kristian, baik jenis Yahudi, baik jenis maka utuh semua sekali ini pun akan tunggu dua dunia baik akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah.